Hai, Assalamualaikum. Anda semua bersama dengan saya, Puan Edin Farha binti Amin Mahir. Untuk subjek CCB 21012. So, bertemu kita kembali secara offline yang mana saya berkesempatan untuk buat video ini untuk anda semua supaya kita boleh buatkan naskah ini sebagai support system dalam pembelajaran secara online. Okey, untuk unit 2, architectural drawing. Okey, unit 2 berkenaan dengan architectural drawing. Dan unit 2 ini berkenaan dengan topik-topik yang kita akan cover berkenaan dengan architectural drawing lah. Okey. So saya harap semua bersedia dan di akhir video ini juga saya akan bagi task berkenaan dengan element of architecture yang mana segala ikon-ikon yang digunakan dalam drawing architecture secara umumnya akan saya berikan kepada anda untuk anda membuat latihan dan juga sebagai task anda untuk kursus CCB 21012. Yang ini ada markah kita akan masukkan dalam penilaian A2. Okay, kita go for the next slide. Okay. Okay, kita go kepada pengenalan berkenaan dengan unit 2, architectural drawing. Yang mana dalam architectural drawing, kejap saya pakai pointer ke pen. Okay. Dalam architectural drawing, ni dia terputus, minta maaf lah ya. Okey, di dalam architectural drawing, kita ada floor and roof plan. Nanti yang ini akan masuk dalam task E2. Okey, awak punya satu drawing. Yang ni pun masuk dalam A2, awak kena hantar juga nanti, iaitu sectional dan detail drawing. Ini drawing yang kedua untuk A2. Dan elevation, okey, A2 juga. Drawing yang ketiga yang awak kena siapkan. Plus dekat sini nanti dengan elemen elemen of architectural. Ada elemen of architectural. Okey, elemen architectural ni nanti saya akan bagi melalui WhatsApp ataupun awak buka dekat MS Team ataupun saya akan paste dekat MS Team. Nanti saya akan maklumkan semula kemudian. Untuk memahami lebih lanjut tentang unit 2 iaitu architectural drawing, kenapa kita kena belajar berkenaan dengan architectural drawing, mari kita berkenalan dengan fungsi dia. Okey, fungsi dia ya. Tak syok lah kalau merah, saya nak tukar color kuning pula. Okey, fungsi dia kita kena tahu fungsi dia. Yang pertama fungsi dia adalah kenapa pentingnya kita belajar architectural drawing ni. Fungsi dia adalah hubungan antara ruang. Okey, hubungan antara ruang. Maknanya dengan adanya drawing architectural ni, drawing arkitek ni, arkitek punya, apa kita panggil? Lukisan arkitek ni, yang dihasilkan oleh draftman yang mengikut arahan arkitek. Okey, yang mana dalam lukisan arkitek ni dia akan menceritakan hubungan antara ruang. Kenapa saya kata dia menceritakan tentang hubungan antara ruang? Yang pertama, dia melalui pelan lantai. Okey. Okey, pelan lantai. Dalam pelan lantai tu nanti kita akan tengok dia berhubung dengan antara ruang yang macam ni. Ni secara basicnya hubungan antara ruang. Okey, kita ada macam ni selalunya rumah lah kan, dia akan ikutlah pelan-pelan. Kalau biasa tengok plan, awak tak kekok kot tengok benda-benda macam ni. Okey, awak tak kekok. So mungkin kita buat pintu rumah dekat sini. Okay, kita buat design pelik sikit. Ni lah kita buat pintu rumah dia.
Ini secara orang kata, kejap kacau pula dia. Ini dia macam secara macam basic lah saya punya draw. Saya pun freehand ni. Pakai pen ni saya tak biasa. So ni pintu. Ni contohnya pintu masuk. Sini akan jadi bilik tidur 1, BT1, BT2. Mungkin kat belakang ni kita buat toilet pula ke kan. Toilet. Satu nak toilet jamban aja. Keluar lagi benda ni. Nak buat jamban aja. Lepas tu satu lagi nak buat bilik mandi. Ni mungkin bilik tidur lagi. Sini mungkin dapur. Okey, contoh. Okey. So jadi hubungan antara ruang tu dapat dilihat di sini. Dalam plan, dalam architectural drawing. So selalunya architectural drawing ni akan memaparkan plan lantai. Dia akan cerita bilik tidur. Dia akan lukis siapkan katil dan sebagainya. Nanti kalau ada contoh saya akan tunjukkan. Mungkin ada contoh juga kot dalam slide ni. Lepas tu yang kedua pentingnya ada lukisan architecture ni. Dia memaparkan ukuran. Ukuran di sini maknanya dekat sini ada ukuran. Luas rumah berapa. Okey. Luas bilik tidur ni pun berapa. Kita boleh tahu. Luas yang ini pun berapa. Dia akan tunjuk. Even detail tingkap pun dia akan tunjuk. Tingkap dengan saiz berapa. Dia keluar lagi benda ni. Okey. Yang ni pun dia akan tunjuk saiz berapa. Lepas tu pintu punya saiz pun dia akan tunjuk ukuran dia berapa. Semua akan ditunjukkan di situ. Okey. Kejap ya. Okey, nombor 3 pula konsep gaya penataan caraan ruang. Nombor 3. Pentingnya architecture drawing ni konsep penataan cahaya ruang. Dekat sini juga kita boleh gunakan nanti nak konsep apa, Scandinavian ke apa pun kita boleh tapi secara pelan lantai kita tak dapat nak gambarkan. Tapi kalau macam yang kata penataan ruang ni kan kalau kita tengok boleh lukis sofa, nak letak apa, bunga kan. Lepas tu nak lukis kawasan sini nak letak meja bulat. Semua kita boleh orang kata kita boleh paparkan secara detail. Mungkin pandangan sisi lah keratan tadi. Okay. Alright. Ni nombor 4 pula. Kita ada butiran elektrik, pepaipan dan bahan binaan. Dekat dalam ni juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang dalam architecture drawing dia akan tulis sini detail material. Tapi dia lain lah pula. Plan lantai yang sama tetapi dia akan ceritakan pula plan pepaipan. Dia akan cerita pula bahan, pakai tile apa. Untuk bahan dan tile, dia akan cerita pula bahan dan tile. Kalau untuk susun atur pepaipan, dia akan susun atur pepaipan. Dia akan paparkan guna plan lantai yang sama tetapi menerangkan drawing atau menerangkan detail yang berbeza. Sebab boleh tak imagine kalau kita nak buat rumah, kita cerita saya nak pipe duduk belah kiri. Saya nak pipe duduk belah kanan. Even sekarang ni pun saya terangkan pun kalau tanpa lukisan pun, saya rasa awak pun memang takkan faham apa yang cuba saya sampaikan. Betul tak? Alright. Okay, kita go to the next slide. Tapi untuk butiran pepaipan dan electrical ni, saya akan masuk ke dalam unit 4. Yang ni kita akan cover pada unit 4. Okay, alright. Dia ada schematic, drawing and schematic yang ni. Cuma kita nak tahu fungsi dia kenapa architecture. Nanti akan ada miss up lah sikit. Awak belajar architecture drawing. Nanti unit 4 pun awak akan belajar architecture drawing unit 4 untuk pepaipan electrical. Okay. Alright, saya harap faham Alright. Selain daripada pelan lantai, ada yang lagi penting adalah pelan bumbung. Ni basic pelan bumbung. Jenis-jenis bumbung awak boleh Google dekat Google. Jenis-jenis bumbung. So kalau awak Google, lepas awak Google, awak bolehlah refer dengan saya. Jangan Google tanpa refer dengan saya. Sebab saya adalah guru awak kan. Jadi, awak boleh Google, awak boleh cari. Tapi awak boleh share dengan saya, bincang dengan saya berkenaan dengan jenis-jenis bumbung. Sebab kalau saya nak spesifikkan jenis bumbung, memang banyak. Ada yang limas, ada nama bumbung tu
pisang sesikat. Pisang sesikat. Ada nama bumbung lagi, apa lagi? Saya pun dah tak ingat. Tapi yang biasanya limas, yang mewakili negeri-negeri, bumbung Minangkabau tu semua, dia ada konsep dia. Right. Jadi yang biasa kita guna kalau kita nak extend rumah, okey, katakanlah ni rumah asal, kita nak extend rumah kita, kita akan tambahkan satu, korang tak nampak benda ni, saya yang ternampak benda ni. Extend satu, letak sini. Hilang pula dia. Okey, extend satu bumbung. Ni yang dipanggil pisang sesikat. Dia tepek je. Dia bukan struktur bumbung yang sama, tapi dia hanya menumpang struktur bumbung asal. Okey. Inilah lukisan arkitektur, dia akan detailkan roof tile. Ni panggil roof tile yang kotak-kotak-kotak ni. Roof tile boleh jadi memang pakai, kita ada jenis-jenis roof tile juga. Boleh juga jenis-jenis penutup bumbung. Penutup bumbung. Awak boleh cari jenis-jenis penutup bumbung dan awak juga boleh tengoklah common yang kebiasaan digunakan di Malaysia. Okey, metal deck. Metal deck. Tu kalau nak extension selalu pakai metal deck. Roof tile guna penutup bumbung. Kita panggil ni penutup bumbung tau. Kita guna roof tile. Roof tile dia ada jenis-jenis. Kalau dekat luar negara, kayu pun kita ada guna juga. Cuma dekat kita ni, lepas tu kita dulu kan famous dengan asbestos. Tahu tak? Roof tile kita sekarang dia dah ada campuran simen, ada campuran apa lagi saya tak pasti, tapi awak boleh Google dan kita boleh share berkenaan dengan roof penutup bumbung ni. Lepas tu ada yang terkini, kita ada sebelum kita letak penutup bumbung ni, kita kena letak satu lapisan bumbung. Yang mana lapisan ni kita akan bubuh untuk mengelakkan bumbung bocor direct terus. Sebab sekarang ni kan semua orang akan dah pakai plaster shielding semua kan. Jadi kalau ada kebocoran, dia akan jadi defect pada plaster ceiling tu. Jadi untuk elakkan kebocoran berlaku apabila kita guna roof tile ni, kebocoran sebab bocor pada bumbung ni sebenarnya tak dapat nak dielakkan. Kalau pakai metal deck, paku tercabut pun dah boleh jadi kebocoran. Lepas tu kalau pakai roof tile tu mungkin ada terangkat angin, faktor ada orang lalu ke atas ke apa ke, jadi macam ataupun faktor seasoning lah, dah maksudnya faktor umur bumbung tu, pembinaan bumbung tu dah makan masa yang agak dah makan masa lah. Jadi mungkinlah dia akan bergerak, dia akan simen dia hilang, mereput dan sebagainya lah. So jadi ada bocor. Jadi sekarang ni kita ada satu teknologi, kita akan lapiskan satu lapisan dan juga lepas tu baru kita akan tutup bumbung kita. So lukisan pelan. Lukisan pelan bumbung ni pun saya nak awak lukis nanti sekali dengan pelan lantai. Ni akan plus dengan pelan lantai. Pelan lantai untuk A2. Okay. Alright. Kita dah tengok secara gambaran umum berkenaan dengan pelan bumbung. So jadi kita kena tahu fungsi pelan bumbung ni. Apa fungsi pelan bumbung? Fungsi pelan bumbung. Okay. Fungsi pelan bumbung ni adalah yang pertama adalah butiran bahan bumbung. Macam tadilah saya dah terangkan. Lepas tu kita ada ukuran. Perasan tak tadi ada ukuran? Okey, lepas tu kita konsep dan gaya bentuk bumbung. Yang tadi tu basic lah. Sebab bila kan saya dah kata kalau konsep gaya bentuk bumbung ni awak Google. Okey, kedudukan perabung. Macam tadi perabung tu yang tengah-tengah tu. Kan yang petak ni. Mana perabung? Mana kedudukan perabung? Allah. Sekejap padam. Tak keluar pula pemadam. Okey, alright. So kalau pelan
Ni plan. Macam mana kita nak tahu kedudukan perabung? Perabung tu yang dekat tengah-tengah ni. Ni perabung. Ini kasau kan. Ini kasau. So jadi yang ni pun struktur bumbung. Struktur bumbung awak boleh ni Google struktur bumbung, so awak akan tahu penempatan di bumbung-bumbung ni. Ni kiranya homework belajar individu awak, self time study awak nanti tahu. Maknanya kalau mana saya suruh Google tu, awak Google lah, tak perlu saya hantar, tapi untuk you punya better knowledge. Alright. Okay, so ni kedudukan perabung, kelengkap bumbung yang macam saya tadi yang termasuk dia penutup bumbung. Penutup bumbung. Okay. Okay, penerangan saya yang seterusnya adalah berkenaan dengan pelan, keratan dan butiran. Apa dia pelan, keratan, butiran? Maknanya yang tadi kalau kita tengok pelan lantai kita tak nampak kan. Nanti pelan lantai dia akan tulis sini. Keratan A atau keratan B. So, apa yang dikerat ke atas tu, yang kerat ke atas, yang ini kita akan lukis. Kita tak lukis yang depan ni, kita lukis yang dikerat ni, yang ke belakang ni. Yang ke belakang ni. Sama juga dengan ni, dia kerat kat sini, maknanya kita lukis yang kat sini. Bukan yang belakang depan ni. Okay. So, jadi apa aja yang touch pada dekat area sini, akan dilukis secara menegak seperti ini. Alright, saya harap jelas lah. Dan nanti kita akan ada latihan, mungkin akan lebih jelas lah. So, kalau keratan dekat sini, plan architecture dengan plan structure ada beza. Benda yang sama juga dia akan digambarkan. Cuma bila di plan architecture, dia akan ceritalah dekat sini, metal deck, roof, apa benda semua dia akan detailkan. Dekat sini akan plaster, dia akan cerita semua apa benda akan buat. So, maknanya arkitek dengan kontraktor berhubung secara rapat lah sebab arkitek akan bagi arahan dekat kontraktor yang apa kerja-kerja yang ni nak touch macam ni. Cuma nanti engineer yang berkenaan dengan structure akan tengoklah berkenaan dengan structure saja, dia takkan touch sangat pasal dia akan tahu oh you pakai material apa, ikut tak dengan design structure yang disahkan. Tapi untuk architecture pula, you pakai simen ni, you kena bentuk yang macam saya dah design. Kat sini, kalau awak nanti dah duduk dekat site betul-betul, awak akan hadapilah arkitek cakap macam ni. Engineer cakap macam ni. Jadi, kita lebih kepada pening sikit lah kalau kita jadi kontraktor. Sebab architecture dia lebih nak ada nampak nilai seni dia. Tapi kalau misal kata engineer, dia nak benda tu mesti selamat, mesti ikut design, menepati allowable load yang telah didesign. Jadi benda-benda ni sangat penting dekat dia supaya dia tak adalah nak kisah seni sangat. Kalau engineer ni dia nak benda tu realistik, functionable, dan kebolehkerjaan dia lepas dengan load yang sepatutnya diterima oleh bangunan tu. Okay. Alright. Alright, last but not least berkenaan dengan pelan pandangan sisi. Kita tukar color lain pula, color hijau pula. Okay. Pelan pandangan sisi. Okay, pelan pandangan sisi ni adalah beberapa contoh pelan pandangan sisi. Kita ada ground floor, kalau 2 tingkat ini tu contoh 2 tingkat. Ground floor, first floor, left elevation, right elevation, rear ni pandangan belakang, front ni pandangan depan lah. So ini antara contoh. Contoh maknanya kalau untuk architecture drawing nanti saya nak siap complete benda ni. Alright, awak kena bangunkan lukisan seperti ini melalui, nanti saya akan bagi satu je pelan lantai ni. Daripada pelan lantai dia akan jadi pelan bumbung. Saya nak akan tunjuk dekat awak daripada pelan lantai dia boleh jadi pelan bumbung, dia boleh jadi pelan pandangan kiri, dia boleh jadi pelan pandangan kanan, dia boleh jadi pandangan belakang dan juga pandangan depan. Jangan risau, nanti saya akan guide sebab saya akan bagi satu ni. Dan saya akan bagi kebebasan pula nanti bentuknya di sini. Dan di sini serta di sini. So saya harap untuk topik
architecture drawing ni kita akan jumpa pula secara online, yang mana kita akan bincang dan discuss balik, dan serta saya akan bagi tips-tips dan guide yang lain lah untuk kita buat assessment kita A2. Saya akan bantu untuk ini. Bila melalui pertemuan online kita. Alright. Terima kasih. Okay, sekian saja penerangan sedikit tentang unit 2, architecture drawing, dan saya harap bertemu anda semua secara online untuk menyiapkan tugasan A2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.